Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pelajar-pelajar semua yang berada di Semenanjung Malaysia maupun Sabah dan Sarawak. Okey, baiklah. Untuk kuliah pada hari Khamis 23 Disember 2022 dan kuliah hari Jumaat 24 Disember 2021, saya menggunakan hari Khamis dan Jumaat minggu ke-9 ini saya menggunakan video rakaman kerana ada kawan-kawan anda, ada sahabat anda dalam kelas ini yang menghadapi musibah akibat banjir yang berlaku di kawasan mereka. Ada yang terkesan dengan banjir. Semoga anda yang terkesan dengan banjir diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dan dipermudahkan segala urusan anda menghadapi detik-detik yang sukar dalam kehidupan anda. Saya doakan moga anda mampu bangkit semula insya-Allah. Okay, pada hari ini kita akan belajar, kita akan sambung lagi kuliah kita tentang yang lepas saya dapat buat video tu 15 minit sahaja sebenarnya. Jadi saya sambung kuliah tersebut tentang saya sambung lagi tentang yang ni dah lepas kan. Peresapan dan pertembungan penutur. Peresapan dan pertembungan penutur. Bagaimana peresapan itu berlaku dan bagaimana pertembungan penutur itu berlaku. Cara ini dapat menambah peresapan ini merupakan satu proses yang mana dua bahasa boleh meresap menjadi satu dialek ataupun boleh disebabkan pertembungan. Faktor pertembungan penutur dan peresapan dapat mempertahankan taraf dialek-dialek itu sebagai dialek daripada satu bahasa yang sama. Contohnya di sini diberikan kawasan dialek Kedah dan dialek Kelantan. Yang mana kalau anda lihat ada satu kawasan di kawasan Great contohnya. Kalau anda baca dalam modul sebentar. Dalam modul anda tu dalam muka surat sebentar. Ada dinyatakan di situ kawasan-kawasan. Yang ni muka surat 187. Yang ini adalah 186 ni menunjukkan tentang pembahagian dialek. Kemudian dinyatakan di sini lihat ni ada satu kawasan dialek yang ada di Semenanjung Malaysia yang termasuk juga dengan pulau-pulau sekitarnya. Kalau di Semenanjung Malaysia ada kawasan-kawasan yang dibagikan mengikut negeri, tapi kalau dia dialek, kawasan dialek ni diterbahagi kepada dialek barat laut, dialek yang letaknya di barat laut yang meliputi kawasan seperti kawasan kawasan Perlis, Kedah termasuk Pulau Langkawi, Pulau Pinang, Perak Utara sehingga ke Taiping. Yang dinyatakan di sini Kuala Kangsar sebagai kawasan peralihan. Kawasan peralihan. Kemudian dialek ini umumnya dikenali sebagai dialek utara ataupun dialek Kedah. Dinyatakan di situ dialek utara meliputi kawasan Perlis, Pinang dan Perak Utara. Seterusnya dialek Perak yang meliputi kawasan Perak Tengah, dialek Selatan, Perak Selatan,
Dialek selatan adalah bermula dari Perak Selatan, Selangor, Melaka dan Johor. Manakala dialek Kelantan pula ialah di negeri Kelantan, yakni di sebelah timur semenanjung Malaysia yang di kawasan Pahang dan Terengganu juga. Dialek Terengganu terletak di bahagian timur, Pahang juga bahagian timur dan Negeri Sembilan di Negeri Sembilan lah ya. Okey, ini adalah kawasan dialek utara seperti di Perlis, Langkawi, Lembah Kedah, Sempadan Padang Besar dan kawasan Pulau Pinang. Ini anda boleh baca nanti . Dialek Melayu Sabah, Sarawak dan Brunei. Okey, yang ni dah masuk ke perkembangan. Okey, yang tu saya dah nyatakan minggu lepas yang tak habis tu Yang 15 minit saja tu video tu. Jadi hari ini saya ubah kepada kita gunakan Zoom. Saya buat rakaman dan saya akan masukkan nanti dalam, dan anda dapat menonton di dalam Putra Blast video ni. Dan anda boleh menonton bila-bila masa sajalah bila anda ada line dan anda boleh download. Dan nanti kita boleh bincang sekiranya anda ada persoalan boleh diperbincangkan dengan kawan sekumpulan ataupun boleh PM saya Okay, seterusnya kita pergi kepada perkembangan dialek menjadi bahasa Okay. Bagaimana bahasa dua dialek dari satu bahasa yang sama. Perkembangan dialek menjadi bahasa pada awalnya tentang bahasa Melayu Purba. Dua dialek dari satu bahasa yang sama. Okay, iaitu yang pertama. Sebentar. Bahasa Iban dan bahasa Melayu. Okay. Kemudian bahasa Minangkabau dan bahasa Melayu, bahasa Banjar dan bahasa Melayu. Dan mereka ni datang sebenarnya dari induk yang sama. Ada bahasa induk yang dialeknya berkembang menjadi bahasa penuh. Bahasa ini disebut sebagai bahasa Melayu Purba. Okay, kalau anda belajar sejarah rumpun bahasa Melayu, anda akan lebih mengetahui apa dia bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu Purba, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu moden dan sebagainya. Memang ada contoh-contoh ataupun batu bersurat ataupun prasasti yang ditunjukkan dalam penemuan artifak-artifak lama yang merungkai tentang bahasa-bahasa yang diperolehi ataupun bahasa Melayu Purba dan bahasa Melayu kuno yang diperolehi sejak pada 1300 yang lalu dan bahasa kuno sejak abad ke-7 dan ke-8 Masihi. Okey. Seterusnya dinyatakan di sini jarak yang luas sebentang antara dialek menyebabkan kurangnya pertembungan antara penutur disebabkan oleh halangan komunikasi seperti halangan lautan, seperti halangan lautan, hutan dan gunung ganang. Kalau anda lihat seperti di kawasan Borneo dengan semenanjung Malaysia kan memang jauh jaraknya kan. Jadi agak sukar komunikasi, maksudnya antara Kepulauan Borneo dengan semenanjung tu bahasa di sana dengan bahasa orang di semenanjung tu agak ada perbezaan yang nyata lah contoh bahasa Iban dengan bahasa Negeri Sembilan contohnya. Memang nyata beza. Kemudian penyisihan satu dialek dengan yang lain menyebabkan masing-masing dialek mengalami perkembangan secara sendiri. Sebab itu bila ada penyisihan satu dialek dengan dialek yang lain ini menyebabkan dialek tu berkembang secara sendiri. Sebab tu dia ada ciri-ciri dialek tersendiri seperti seperti yang anda lihat ni sebentar saya nak cuba tutup share sekejap.
Mungkin seperti dalam penerangan ni kejap dalam modul anda tu, cuba tengok. Kalau dilihat dalam slide dalam modul anda ni, pada muka surat 192 dinyatakan bahawa di sekitar Papar dan Kota Kinabalu terdapat penutur yang menuturkan bahasa Kedayan yang sebenarnya adalah bahasa Melayu. Kawasan lain di Sabah lebih merupakan kawasan bahasa lain dan bahasa Melayu digunakan bukan sebagai bahasa pertama tetapi sebagai bahasa kedua yang merupakan bahasa perantara. Hello kakak.